Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sementara saya dalam perjalanan nak pergi kerja ke KLIA, sekarang ini pun di Plaza Tol KLIA, sebagaimana yang boleh nampak di belakang, ingin saya berkongsi tentang fenomena azan sempena tahun baru, baru-baru ni. Hari ini 5 Disember dan 5 Januari, dan baru-baru ini sempena tahun baru ada di beberapa tempat dilaungkan azan. Dan yang lebih menariknya pula, ada pula sebahagian orang yang berpakaian agama. Bila saya kata pakaian agama, mereka ni sebenarnya bukanlah para ulama, bukanlah para agamawan pewaris Nabi. Okey, sebab mereka tidak membawa, mereka tidak memperjuangkan apa yang dibawa, yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka memperjuangkan apa yang menjadi kebiasaan di tempat sendiri ataupun perkara-perkara baharu yang dibuat di tempat sendiri, seperti melaungkan azan yang berlaku di Malaysia baru-baru ni. Jadi apabila berlakunya fenomena azan sempena tahun baru, ada pula sebahagian agamawan yang membelanya atas alasan apa salahnya benda baik. Ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Ada ke dalil melarang kan? Dan ada pula yang cuba menjustifikasikannya dengan alasan daripada duk buat maksiat, daripada orang-orang duk buat maksiat ataupun lara pada malam tahun baru itu, bukankah lebih baik kita azan? In the very first place, yang nak kena kontra tu apa pasal? Malam tahun baru tu tidak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa keistimewaan, tak payah buat apa-apa pun. Saya sendiri, malam tahun baru tu, tak silap saya 10.45 malam dah tidur dah. Okey, jadi kenapa nak kena buat sesuatu? Tak payah buat apa-apa pun sebenarnya. Baik, jadi pada kesempatan ini, sekejap ya, ada lori bising lah. Tak boleh marah lori sebab memang tempat lori pun nak berehat kat sini kan. Okey. Jadi pada kesempatan ini ingin saya jelaskan di manakah letaknya bid'ah pada melaungkan azan sempena tahun baru. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua ibadah ada 6 aspek di dalamnya ataupun boleh ditinjau dari 6 sudut. Sekejap. Ada satu lagi lori pula. Saya punya audio ni ada noise cancelling, tapi saya tak pasti sama ada kalau bunyi lori yang kuat tu noise cancellingnya berkesan ataupun tidak ya. Okey, baik. Semua ibadat ada 6 aspek ya, dan di dalam aspek itu ada yang apa yang Allah dan Rasulnya ikat dan apa yang Allah dan Rasulnya biarkan terbuka. Dalam istilah usul fiqh disebut mutlak dan muqayyad. Maka apa yang Allah dan Rasulnya ikat kita tak boleh buka, dan apa yang Allah dan Rasulnya biarkan terbuka kita tidak boleh mengikatnya. Okey, mesti ada yang tak faham kan? Tak apa, saya explain. Okey, apakah 6 unsur, 6 aspek yang ada dalam setiap ibadat? Yang pertama, sebab atau tujuan. Yang kedua, masa. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, bilangan. Yang kelima, kaifiat atau tata cara melaksanakannya. Dan yang keenam, jenisnya. Boleh jadi jenis hukum, harus, sunat, wajib. Boleh jadi juga jenisnya, seperti kalau kita nak buat korban kan, ada jenis-jenis haiwan yang kita boleh buat korban atau akikah. Jangan buat korban dengan ayam atau itik pula. Alright. Kembali kepada 6 contoh ni. Saya bagi contoh ya. Apabila seseorang itu melakukan azan, apakah sebabnya? Ada 2 sebab yang disyariatkan. 2 sebab. Okey, kalau ikut apa yang berdasar daripada Allah dan Rasulnya. Pertama, masuknya waktu solat. Ini semua orang maklum kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai peringatan hampirnya waktu solat. Yang ini mungkin orang tak tahu. Okay? Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan subuh itu 2 kali. Yang pertama sebelum masuknya waktu subuh, sebagai peringatan kepada orang ramai hampirnya waktu solat. Supaya bagi yang tidur boleh bangun, bagi yang sedang berqiyam mulai boleh ambil maklum bahawa waktu untuk qiyam mulai sudah pun hampir berakhir, maka boleh tutup dengan solat witir. Okey, sebab tu Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau mengetahui 2 tujuan azan ni. Sebab tu pada zaman beliau, untuk solat Jumaat, apabila orang semakin ramai, semakin sibuk di pasar Madinah,
beliau melakukan satu lagi azan sebelum masuknya waktu solat Jumaat, sebelum masuknya waktu Zuhur sebagai peringatan hampirnya waktu solat supaya orang boleh tutup bisnes dan siap-siap datang ke masjid. Uthman ibn Affan tahu ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu tujuan ataupun sebab azan. Jadi beliau tidak melakukan apa-apa bid'ah. Tapi kesian sekali para pencinta bid'ah di kalangan ahlul bid'ah wal jamaah, mereka tak tahu, lalu mereka pun berhujah, beralasan. Tengok, Uthman buat bid'ah azan boleh, kenapa kami tak boleh buat bid'ah azan? Mereka sebenarnya tidak tahu azan ini ada dua sebab atau tujuan di sebaliknya. Pertama, masuknya waktu solat. Kedua, peringatan hampirnya waktu solat. Ada sebab ketiga yang diperselisihkan. Yang ini sempena kelahiran bayi baru. Sempena kelahiran baby baru, ya. Saya kata diperselisihkan kerana darjat hadis-hadis terbabit, sesuatu yang diperselisihkan. Siapa yang nak amalkan, persilakan. Siapa yang menganggap ia daif, tak mau amalkan, tidak mengapa, dipersilakan, ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah dari aspek masa. Okey, tadi saya dah explain lah. Azan ini masuknya waktu solat dan peringatan hampirnya waktu solat. Peringatan hampir ini zaman Nabi dulu tak ada jam. So, zaman kita ni bolehlah kalau nak kata setengah jam ke, nak kata 1 jam ke, macam saya di Shah Alam. Shah Alam ni banyak sangat surau. Ada salah satu surau tu 1 jam sebelum masuknya waktu subuh dia akan azan. Okey? Dia sendiri-sendiri buat. Itu tanpa disuruh oleh pihak berwajib lah. Okey, yang ketiga ialah tempat. Tadi saya sebutkan, terikat, terbuka. Okey, azan ni boleh dilakukan di mana-mana kecuali tandas. Di belakang saya tu ada tandas kan. Jadi ia adalah sesuatu yang terbuka, maka seseorang itu tidak boleh mengikat tempat azan kepada lokasi tertentu. Lalu mengatakan ataupun berkeyakinan di lokasi itu ada keutamaan untuk melaungkan azan. Ada keistimewaan untuk melaungkan azan. Ya. Ini kalau kita nak buat contoh lain seperti mereka yang berdoa. Doa ni adalah satu ibadah yang boleh dilakukan di mana-mana. Namun ada sebagian orang berkeyakinan tempat yang dimakbulkan doa ialah di sisi kubur para wali, para syekh, para orang soleh. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan bahawa tempat dimakbulkan doa ialah di kubur sekian-sekian orang. Ya? Jadi ini sesuatu yang Allah dan Rasulnya biarkan terbuka, tetapi ada di kalangan umat Islam yang mengikatnya. Ya? Ini yang tadi tu, mutlak ataupun muqayyad. Baik, sebab dan tujuan. Nombor 2 ialah masa. Ketiga, tempat. Nombor 4, bilangan. Kerana bilangan, apa yang Allah ikat, kita tak boleh buka. Apa yang Allah buka, kita tak boleh ikat. Sebagai contoh, azan ni ada bilangannya kan? Maknanya bilangan dalam melaksanakan ibadahnya. Ada bilangannya tu. Allah Akbar, 2 kali, 2 kali, 2 kali kan? Kalau nak tengok satu contoh bid'ah, baru-baru ni saya buat satu video react. Bagaimana Ustaz Dr. Jahid Siddiq. Beliau mencabar. Saya tak tahu dia cabar kita ke dia cabar Rasulullah. Beliau mencabar yang dia hendak berzikir membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali siang dan malam. Dia tanya bid'ah ke tak? Siapa berani nak kata bid'ah? Kan? Okey, bid'ah di sini bukan pada membaca surah Al-Ikhlas. Bid'ah di sini pada menetapkan bilangan 1000. Kenapa 1000? Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan bilangan 1000. Kalau nak baca silakan. Kalau sesiapa nak baca mana-mana surah ulang-ulang silakan sebagai satu bentuk zikir untuk dirinya, tapi bila dia mengikat kepada bilangan 1000 dan 1000. Kemudian dia mengikat pula pada masa siang dan malam. Kan? Siapa suruh mengikat tu? Di situlah letaknya bid'ah. Okay. Kemudian kaifiat. Kaifiat ni tata cara melaksanakannya lah. Sebagai contoh, apabila kita bicara tentang azan. Azan ni asalkan kita melaungkannya, dan orang tahu itu adalah azan, maka telah pun menepati syarat. Kalau nak memperindahkan azan, okey, but do not overdo it. Jangan berlebih-lebihan. Sebab sebagai orang dia azan begitu, macam mana nak sebut? Atas bawah nada dia begitu kan. Sampai-sampai orang sangka itulah syarat wajib azan. Bila muazzin tu, katakan dia ada kecemasan, dia tak dapat azan untuk solat subuh ke mana-mana waktu, dia tidak dapat azan, orang lain tak berani nak ganti. Bila kita tanya, tak tahu azan ke? Tahu. Habis kenapa tak azan? Aku azan tak best. Aku azan tak macam tu. Orang akan menganggap antara syarat wajib azan ialah mesti berlagu dengan
dengan cara yang sedemikian ya. Jadi kaifiatnya jangan overdo it. Bila overdo it menjadilah ia satu bid'ah. Dan kemudiannya jenis lah. Jenis di sini boleh jadi hukum. Apa yang harus dikatakan sunat. Apa yang tak ada dalil dikatakan sunat. Apa yang sunat dikatakan wajib dan sebagainya ya. Boleh tangkap? Ingat ya, 6 aspek. Apakah itu? Sebab dan tujuan, masa, tempat, bilangan, kaifiat. Kaifiat ni tata cara lah dan juga jenisnya. Okey. Sekarang kita kembali ke azan pada tahun baru. Okey. Dia bid'ah dari aspek apa? Aspek pertama ialah sebab atau tujuannya. Azan itu dilaungkan bukan atas sebab, bukan atas tujuan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ini sempena tahun baru. Baik tahun baru Masehi, baik tahun baru Cina, baik tahun baru Islam, tidak disyariatkan untuk azan. Bid'ah yang kedua ialah dari sudut masa. Yang ini apabila tik, masuknya pukul 12.30 malam, dia melaungkan azan. Padahal tidak disyariatkan azan pada masuknya waktu tengah malam. Baik. Kemudian dari sudut tempat, tak ada masalah di situ. Dari sudut bilangan, okey, azan dilakukan dengan bilangan ni betul. Kaifiat pun betul. Okey, jadi bila orang tanya di manakah bid'ahnya? Azan sempena tahun baru, kita jawab ia bid'ah dari dua aspek. Pertama dari sudut sebabnya. Yang ini ia dilaungkan, ia dilakukan sempena tahun baru. Padahal sempena tahun baru mengikut mana-mana kalender sekalipun, kalender Mayan ke, kalender mana-mana tamadun ke, tidak disyariatkan azan. Dan yang kedua ialah masanya. Yang ini tik, masuknya pukul 12.30 malam. Itu bukanlah masa disyariatkan azan. Jadi dari dua aspek ini. Jadi 6 unsur ibadah ini, 6 aspek ini, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu supaya anda boleh membezakan bagaimanakah sesuatu ibadah itu sunnah ataupun bid'ah. Kita para pencinta sunnah, kita para salafiyah, bila kita mengatakan sesuatu ibadah itu adalah bid'ah, bukanlah kita ni okey, bila kita mengatakan sesuatu ibadah itu adalah bid'ah, kita bukan main hantam kromo saja tak. Kita pun ada kaedah-kaedahnya. Kita pun ada formula-formulanya ya. Jadi bukanlah kita ini main hantam, main suka hati saja membid'ahkan sesuatu amalan, tetapi ada kaedah-kaedahnya. Baik, sedikit lagi tambahan. Merujuk tentang sebab atau tujuan azan. Dalam sebahagian kitab-kitab ada diterangkan bahawa antara tujuan ataupun sebab azan ialah apabila seseorang itu hendak musafir. Dan ini diamalkan oleh sebahagian masyarakat kita. Yang ini apabila nak pergi umrah, nak pergi haji. Bila nak keluar rumah, mereka akan azan. Tapi bila balik kampung, tak azan pula. Bila pergi London, tak azan pula. Saya ni insyaAllah nak pergi London lah ni kan. Tapi nak pergi haji atau umrah, barulah mereka azan. Kemudian ada juga yang menyebut, dianjurkan juga azan bagi seseorang yang disyaki, dirasuk oleh jin ataupun syaitan sebagai satu bentuk rawatan ya. Tuan-tuan dan puan-puan ingat ya, AADK. Asalkan ada dalam kitab, bukanlah hujah. Asalkan ada dalam kitab, bukanlah hujah. AADK. Alfa, delta, kilo. Baik. Musafir. Rasulullah SAW banyak kali musafir. Baginda tidak azan dan tidak pun suruh Bilal mahupun mana-mana sahabat lain untuk azan. Maka tidak disyariatkan azan, tidak disunahkan untuk azan sebelum musafir meskipun ada dalam kitab. Kemudiannya untuk menghalau syaitan bagi orang yang disyaki, dirasuki oleh jin ataupun syaitan. Baik, salah satu fadilat untuk azan ialah apabila muazzin melakukan azan, syaitan akan lari. Itu hadis yang sahih. Saya sendiri ada buat video tentangnya. Saya ada video tentang keutamaan azan dan juga tukang azan, muazzin. Pun begitu, dalam banyak kes yang lain, Rasulullah SAW tidak menganjurkan azan sebagai salah satu cara untuk menghalau syaitan. Sebagai contoh ya, apabila kita dalam rumah, kita nak elak syaitan masuk rumah, Rasulullah tak suruh azan dalam rumah. Tapi Rasulullah anjurkan membaca surah Al-Baqarah. Kemudiannya bila kita nak tukar pakaian, kita nak buka pakaian, nak pergi tandas ke, nak tukar pakaian untuk elak syaitan melihat aurat kita, bila kita buka tu baca Bismillah. Okay. Kemudian kalau kita nak masuk tandas untuk mengelakkan daripada
syaitan lelaki, syaitan betina. Rasulullah tak suruh azan sebelum masuk tandas, tapi ada doanya kan. Dah hafal ke belum? Aku berlindung kepada Allah. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is kan. Jadi bukanlah macam-macam situasi suasana yang lain. Rasulullah anjurkan untuk azan. Jadi bagi orang yang merawat seseorang yang disyaki, diganggu oleh syaitan, dirasuki oleh syaitan atau jin, bukanlah azan, tetapi kita membaca ayatul kursi, kita membaca surah-surah pelindung, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi bukan azan, okey. Meskipun nampak macam bagus, meskipun nampak macam lepas tu syaitan lari, kita kena ingat, syaitan tu lari daripada orang tu ataupun dari rumah, apakah kerana azan atau apakah kerana dia melihat aku telah berjaya menipu tuan rumah itu ataupun perawat itu dengan meninggalkan sunnah Nabi dan membuat sesuatu bid'ah yang lain. Sebab tujuan syaitan ialah menyesatkan kita. Lalu dia akan buat apa yang salah supaya nampak betul. Dalam kes ni, ada cara rawatan yang betul, ada cara menghalau syaitan yang betul di rumah, yang ni baca surah Al-Baqarah, tapi orang tu azan. Tak apa, aku nak lari, syaitan tu kata, aku nak lari supaya dapat memberi gambaran kepada orang yang azan tu, dia sedang melakukan sesuatu yang betul. Padahal tidak betul, ya. Okey. Dan yang terakhir, nak kena pergi kerja ni. Dan yang terakhir ya, apabila kita sedang bincang tentang azan sempena tahun baru, ada pula yang cerita ataupun letak gambar, sebagaimana yang di tepi saya sekarang ni, bahawa pada hari Merdeka dulu, 31 Ogos tahun 1957, pun dilaungkan azan. Saya pun tak pasti mereka ni nak menjadikan itu sebagai dalil ke sebagai hujah ke apa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, mereka melakukannya berdasarkan ilmu yang mereka ada, berdasarkan apa yang mereka ada. Dengan berkembangnya ilmu, dengan kita ni bangsa sekarang ni berkembangnya ilmu tentang sunnah dan bid'ah, kita tidak lagi mengamalkan tu. Saya sendiri, zaman dulu pun sama juga, baca Yasin malam Jumaat, menghadiri jemputan kenduri arwah, antara solat-solat tarawih pun menjerit-jerit selawat apa semua tu kan. Kita pun buat juga, tapi bila kita dah belajar-belajar, kita tahu itu bukanlah sesuatu yang sunnah, bukanlah sesuatu yang betul, maka kita tinggalkannya. Maka ya, pada 31 Ogos 1957 ada dilaungkan azan, namun mereka mengamalkan berdasarkan ilmu mereka. Moga-moga Allah mengampuni mereka, memberi keuzuran sebab mereka tidak tahu, dan mengambil kira amal-amal soleh mereka yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Beza dengan orang sekarang ini, dah tahu dah mana sunnah, mana bid'ah, tetapi mereka sengaja membodohkan diri sendiri, tidak mahu mengambil tahu ataupun menolaknya dengan alasan-alasan apa tadi? Nabi tak buat, Nabi tak kata jangan buat. Ada dalil melarang tak? Daripada duk buat benda-benda lara sempena tahun baru, apatah, bukankah lebih baik untuk azan dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni orang dah tahu sunnah bid'ah, tetapi mereka masih berdegil dengan bid'ah. Bahkan ada sebagai agamawan yang peranan dia ialah membela bid'ah, bukannya membela sunnah. Okey, berbeza dengan orang terdahulu. Saya sendiri pun dahulu, mungkin ya para penonton juga satu masa dahulu pun melakukan sebahagian daripada amalan-amalan bid'ah ini. Maka moga-moga Allah mengampuni kita, moga-moga Allah menerima amalan-amalan kita yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, sampai sinilah yang saya nak cerita-cerita sikit tentang azan. Ya, jadi ingat ya, 6 aspek ibadah. Apakah itu sebab atau tujuannya? Nombor 2, masa. Nombor 3, tempat. Nombor 4, bilangan. Nombor 5, kaifiat. Nombor 6, jenis. Apa yang Allah dan Rasulnya ikat, kita tak boleh buka. Apa yang Allah dan Rasulnya buka, kita tidak boleh ikat. Apa yang mutlak, jangan mukayatkannya. Apa yang mukayat, jangan dimutlakkan. Baiklah. Nanti mana Captain tak ada pergi flight pula kan? Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.